Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Hijrah 4 Disember bersama saya Adi Akmal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Apa jangkaan Kabinet Perpaduan? Berbeza parti dan ideologi. Juga pembunuhan Ammar Mufleh, PBB EU gesa siasatan segera. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad yakin dengan kemampuan Senator Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar yang dilantik Menteri Agama. Katanya mereka pernah bekerja bersama dan beliau percaya mantan Ketua Hakim Syar'i dan Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM itu dapat mengemudi amanah yang telah diberikan. Dalam catatan di Facebooknya hari ini, beliau melihat ini adalah peluang untuk Datuk Dr. Muhammad Naim meneruskan dan menambah baik lagi segala inisiatif yang telah dilaksanakan bersama sebelum ini. Apatah lagi melibatkan agenda memperkasakan undang-undang syariah dan mahkamah syariah untuk dimartabatkan ke peringkat yang lebih tinggi. Datuk Idris mendoakan yang terbaik buat Dr. Muhammad Naim dan merakamkan ucapan tahniah atas pelantikan beliau. Datuk Idris turut mendoakan Menteri Agama yang baru itu tabah dan cekal dalam melaksanakan tugasan. Untuk rekod, Datuk Dr. Muhammad Naim merupakan Ketua Hakim Syar'i pertama diberi kepercayaan menjadi Menteri Kabinet dan beliau semalam mengangkat sumpah sebagai Menteri Agama dan Ahli Dewan Negara. Dalam pada itu, selepas 2 hari Kabinet Perpaduan dibentuk, ia masih menjadi tumpuan banyak pihak. Menteri daripada pelbagai parti dan ideologi. Adakah kumpulan jemaah itu mampu bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemudi Malaysia untuk memulihkan semula ekonomi serta kestabilan politik negara atau sebaliknya? Bagi memperincikan jangkaan berkenaan bersama di talian Skype ketika ini, penganalisis politik Mujibu Abdul Muiz. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam, Haji. Baik Puan, pandangan Tuan tentang pelantikan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri? Ya, pertama kita harus faham bahawa ini adalah sebuah kerajaan persekutuan di mana parti-parti yang mempunyai kerusi yang signifikan membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan dan sudah tentu proses pembentukan kerajaan perpaduan ini sudah melalui satu proses perundingan yang banyak dan juga panjang dengan mengambil kira semua pandangan pelbagai parti dan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang meminta setiap parti untuk menamakan siapa daripada parti-parti mereka untuk menjadi sebahagian daripada anggota jemaah menteri di bawah Kabinet Kerajaan Perpaduan ini. Jadi bila kita lihat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri, ini sesuatu yang barangkali diterima dalam keadaan yang bercampur baur lah oleh rakyat ini. Ya, memandangkan satu segi kita tidak boleh menolak kepentingan Barisan Nasional dalam menyumbang kerusi itu, tapi dua segi juga kita masih lagi berharap bahawa kerajaan ini benar-benar memberi refleksi kepada apa yang dikatakan sebagai kerajaan yang bersih daripada sebarang skandal dan juga mereka-mereka yang terpalit dengan kes rasuah. Namun begitu, inilah hakikatnya bahawa ini adalah sebuah kerajaan perpaduan di mana keputusan kabinet itu tidak dibuat berdasarkan permintaan daripada Perdana Menteri sendiri, walaupun kuasa prerogatif melantik itu datang daripada Perdana Menteri, tetapi ini adalah sebuah kerajaan perpaduan yang mana dia perlu dibentuk berdasarkan kesepaduan dan kita juga harus mengambil kira bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi nasibnya masih lagi terpulang kepada kes mahkamah dan ini telah ditegaskan oleh kesemua parti yang membentuk kerajaan perpaduan bahawa apa juga keputusan mahkamah tidak akan diganggu dan kebebasan tentang keputusan itu akan dihormati oleh pelbagai pihak selepas ini. Baik Tuan, esok satu mesyuarat Kabinet khas akan diadakan. Jangkaan perbincangan atau tumpuan dalam mesyuarat itu nanti, Tuan? Ya, saya rasa ini barangkali boleh direfleksi dengan apa yang telah diucapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika beliau mengadakan rapat umum meraikan kejayaan beliau di Tambun, ya, yang mengatakan bahawa seusai saja pembentukan kabinet pada malam hari selepas ini balik ke Putrajaya pada ketika itu, beliau akan mengadakan satu mesyuarat khas dengan semua ahli-ahli kabinet bagi memastikan
kesemua mereka mendapat tata cara dan tata kelola tentang peraturan baru sebagai jemaah menteri, terutamanya yang menekankan 4 perspektif ini. Satu, cara mengurus kementerian. Kedua, cara mendampingi dan bekerjasama dengan pejabat awam. Ketiga, penetapan cara untuk jemaah menteri membuat pengumuman berkaitan dasar, memastikan mereka ini boleh membuat satu pengumuman yang menggambarkan satu keputusan secara collective responsibility yang harus dilakukan sebagai jemaah kabinet. Dan yang ketiga, cara bekerja mereka dalam keadaan di mana perbelanjaan itu tidak melebihi daripada kata yang sepatutnya. Dan mungkin saya menjangkakan juga apa yang dibincangkan esok kali akan menyentuh tentang pelantikan speaker Dewan Rakyat yang baru. Memandangkan kita telah pun mendapat berita bahawa speaker Dewan Rakyat sudah pun mengosongkan jawatannya dengan pelantikan yang baru itu harus dibuat dalam tempoh 14 hari sebelum sidang pertama itu dilakukan. Bahawa mungkin ini antara perkara yang dibincangkan juga di dalam mesyuarat khas kabinet esok. Ya, pastinya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengambil kira banyak perkara termasuk hierarki dan juga kemahiran dan sebagainya untuk membarisi anggota kabinetnya. Jadi pandangan atau jangkaan tuan, mungkinkah tiada jawatan timbalan menteri atau bagaimana? Ini sesuatu yang barangkali sukar untuk dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, memandangkan saya rasa ada beberapa nama yang rasanya boleh diketengahkan sebagai timbalan menteri bagi membantu jemaah menteri, memandangkan saiz kabinet yang kecil, kementerian juga telah pun dikecilkan dan ada kementerian yang digabungkan, maka sudah tentu timbalan menteri bagi kementerian-kementerian tertentu itu perlu dilantik. Bukan sahaja bagi memastikan jawatan-jawatan timbalan menteri ini boleh membantu memperkukuhkan tugas menteri sebagai orang yang bertanggungjawab di kementerian, tapi dalam masa yang sama juga meringankan beban dan tugasan mereka dan juga memastikan timbalan-timbalan menteri ini dianggotai oleh mereka-mereka daripada parti-parti yang masih belum lagi diwakili. Dan sudah tentu saya juga mencangkakan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melantik timbalan menteri di kalangan mereka yang berwibawa, bersih, berkaliber dan berkebolehan, dan juga mempertimbangkan barangkali memasukkan beberapa juga tokoh-tokoh teknokrat ataupun profesional bagi mengimbangi kedudukan ahli politik dalam kabinet ini. Ini mungkin saya rasa akan digunakan sebaiknya selepas daripada apa yang kita katakan perbincangan kabinet besok. Haji. Ya, baik. Selepas dilantik, pandangan tuan mengenai fokus dan KPI yang perlu mereka capai dalam masa terdekat? Ya, saya rasa dalam hal ini jelas ya, ini adalah satu kerajaan perpaduan dan matlamat yang telah ditetapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri merefleksi dengan apa yang telah diterjemahkan oleh undi rakyat pada 19 November yang lalu, bahawa mereka mempunyai KPI 5 yang utama ini. Satu, sudah tentu untuk membentuk kestabilan politik, di mana kestabilan politik inilah yang mampu untuk menjamin dan dilimpahkan kepada perkara-perkara lain, kerana jelas kestabilan politik adalah sesuatu yang begitu penting setelah apa yang kita lihat dengan dua kerajaan yang sebelumnya. Kedua, sudah tentu kestabilan politik ini perlu untuk dilimpahkan bagi memastikan ianya boleh membantu negara untuk keluar daripada kelembapan ekonomi. Kemudian tentu 3 isu kritikal rakyat ini, kos sara hidup dan harga barang, dan juga jaminan bekalan barang yang berpanjangan. Kedua, peluang pekerjaan dan gaji bermaruah, ini sangat penting. 2 ini sangat kritikal dan penting pada rakyat. Dan 3, pendidikan yang bermutu. Jadi saya rasa 5 perkara ini adalah KPI utama kepada semua menteri kabinet yang telah dibentuk. Baik, terima kasih Tuan Mujibu Abdul Muaiz, penganalisis politik bersama Berita Hijrah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke laporan seterusnya. Di sebalik tembok penjara Pengkalan Cepa, Kelantan, ada perkhidmatan spa dan salon kecantikan yang dibuka kepada orang ramai. Menariknya, perkhidmatan yang sama seperti ditawarkan mana-mana pusat kecantikan seumpamanya di luar itu ditawarkan dengan harga serendah RM5 saja. Perkhidmatan spa ini dikendalikan 3 tahanan wanita yang menjalani hukuman singkat dan tidak berisiko.
Menurut Pengarah Penjara Kelantan, penolong kanan Komisioner Mat Yaakob, sejak diwujudkan lebih setahun lalu, spa dan salon kecantikan penjara Pengkalan Cepa yang hanya dihaskan untuk wanita sahaja itu menerima sambutan menggalakkan daripada orang ramai yang datang sama ada menerusi tempahan awal atau secara terus. Secara bergila-gila dan dibuka pada setiap hari, dan saya mengambil peluang dan kesempatan ini untuk menyeru masyarakat seluruh negeri Kelantan, khasnya di sekitar Kota Baru, untuk cuba mendapatkan perkhidmatan spa dan juga salon di sini. Perkhidmatan di spa dan salon tersebut menggunakan khidmat banduan terlatih, iaitu tahanan yang memiliki sijil Sistem Latihan Dual Nasional SLDN Tahap 2 dan mereka menerima latihan selama 6 bulan sebelum bekerja di situ dengan diberi allowance yang bersesuaian. Pemilihan untuk mengikuti kursus ini juga dibuat berdasarkan tempoh hukuman tahanan iaitu berbaki sekurang-kurangnya setahun. Mat berkata, dengan harga dikenakan antara RM5 hingga RM150, pelbagai perkhidmatan disediakan di spa dan salon kecantikan itu seperti menggunting rambut, urutan badan, mandi susu, sauna herba dan bertungku selepas bersalin. Premis itu dibuka setiap hari bekerja bermula jam 9 pagi hingga jam 3 petang. Bagi Zalina, bukan nama sebenar, 36 tahun, sebagai banduan berulang, dia baru pertama kali menjalani kursus seperti itu dan melihat ada potensi untuk dijadikan sumber pendapatannya sebaik dibebaskan pada November tahun hadapan. InsyaAllah bila saya planning bila saya bebas ni, saya mungkin nak gunakan manfaat kalau saya belajar dalam ni macam nguruk, macam facial, manicure, pedicure apa tu. Saya ada buat plan nak buat spa bergerak lah, rumah ke rumah. Zalina yang ditahan mengikut Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dan menjalani hukuman penjara 5 tahun berkata dia berazam untuk memanfaatkan ilmu yang dipelajarinya untuk menjalani hidup baharu bersama keluarga. $65 asnaf zakat dan cemerlang dalam bidang akademik dan berjaya dalam perniagaan menerima anugerah kecemerlangan dari Lembaga Zakat Selangor LZS. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Sabirin Muhammad Sarbini, anugerah yang diberikan itu bertujuan untuk mengiktiraf prestasi kejayaan asnaf yang mendapat bantuan dari LZS. Untuk mengiktirafkan prestasi kejayaan asnaf-asnaf yang telah dibantu oleh Lembaga Zakat Selangor selama ini, sama ada daripada kategori kejayaan pendidikan, kategori kejayaan usahawan dan kategori kerjaya. Dan yang keduanya adalah untuk sebagai dorongan kepada asnaf-asnaf lagi atau mereka-mereka yang masih lagi dalam situasi kemiskinan untuk menjadikan teladan kepada mereka bahawa mereka masih boleh berjaya di atas usaha-usaha yang tertentu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Anugerah Kecemerlangan Asnaf yang diadakan di Shah Alam turut menerima anugerah. Dalam majlis ini seramai 59 orang anak asnaf fakir, miskin dan mualaf yang berjaya memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan di peringkat Institusi Pengajian Tinggi IPT menerima anugerah pelajar cemerlang dan anugerah mahasiswa cemerlang IPT. Sementara itu, penerima anugerah usahawan berjaya Nur Lelawati Bahari menasihati asnaf-asnaf bangkit untuk memajukan diri agar mampu keluar dari kelompok asnaf, seterusnya mampu membayar zakat untuk membantu pula mereka yang tidak berkemampuan. Jangan takut untuk keluar daripada asnaf sekiranya kita mampu untuk keluar dan kita mampu untuk survive diri kita. Kerana kita takut kita terambil hak orang, dan kalau kita rasa boleh keluar, kita keluarkan zakat, percayalah dengan keluarkan zakat tu insya-Allah dia akan melebihi kita punya rezeki yang tanpa kita duga. Ketika ini di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, sedang berlangsungnya Majlis Light of the Hearts yang dihadiri pendakwa antarabangsa yang juga qari terkenal dari Kuwait, Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi. Beliau juga akan mengimamkan solat Isyak sebentar saja lagi. Bagi memperincikan perkembangan di sana, kita terus bersama wartawan Abdul Rahman Kunyo. Silakan Rahman.
Baik, terima kasih Adi Akmal yang berada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kini berada di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam bagi menghadiri majlis Light of Heart yang dihadiri pendakwah antarabangsa Syekh Mishari Rashid Al-Afasi yang dianjurkan sendiri oleh Akademi Mishari Rashid Al-Afasi. Dan apa yang saya boleh katakan, ya Adi, ribuan muslimin dan muslimat telah pun tiba sekitar 6 petang tadi bagi menghadiri solat maghrib bersama berjemaah, dan dikatakan bahawa solat isyak pada hari ini juga akan diimamkan oleh Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Dan sekitar 6.49 petang tadi kita juga dapat menyaksikan keberangkatan tiba Permaisuri Agong, Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Ashikin di Masjid Sultan Abdul Aziz ini. Dan program pada hari ini merupakan pelancaran kepada akademi berkenaan yang akan ditubuhkan di Malaysia ini. Dan di antara pengisian program pada hari ini termasuklah dengan solat isyak yang akan diimamkan seketika nanti oleh Syekh Mishari Rashid, bacaan Al-Quran, pelancaran Akademi Mishari Rashid Al-Afasi, dan memperbetulkan bacaan Al-Fatihah yang juga dipimpin oleh Syekh Mishari Rashid. Dan bagi berkongsikan intipati program pada hari ini, saya bersama dengan Tuan Aswad Kawari, pengurus serantau Asia Mishari Rashid Al-Afasi. Assalamualaikum Tuan. Jadi Tuan mungkin boleh kongsikan sedikit tentang program Light of Heart yang akan dianjurkan di Malaysia ini. Okey, program Light of Heart ini adalah program sulung kepada Mishari Rashid Al-Afasi Academy, yang di mana kita namakan Light of Heart ni kerana Al-Quran. Kita cintakan Quran, dia membantu hati kita untuk menjadi tenang dan sebagainya. Jadi mungkin dikabarkan pada malam ini juga ada pelancaran yang akan dibuat di Malaysia. Akademi ini akan diperluaskan di Malaysia. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit bagaimana akademi ini berjalan dan sebagainya. Okey, untuk makluman semua, Akademi Mishari Rashid Al-Afasi adalah kita akan menjalankan program tahsin, dan for the long goal is untuk kita ada sendiri institut pendidikan Quran sendiri. Dan insya-Allah kita start dengan Malaysia kerana Malaysia, rakyat Malaysia cenderung untuk belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan selepas ini sekiranya Malaysia berjaya, insya-Allah kita akan pergi ke negara-negara yang lain seperti Afrika dan sebagainya. Jadi mungkin dengan adanya akademi ini, apa yang diharapkan dengan pelancaran Akademi Mishari Rashid Al-Afasi ini di negara kita sendiri? Kita harapkan generasi-generasi muda akan mudah untuk belajar, dan tak lupa juga generasi-generasi yang sebelum ini, dan guru-guru yang dipilih dalam mengajar ini dipilih secara khusus oleh tim kita, tim Mishari Rashid Al-Afasi Academy yang diluluskan oleh Syekh sendiri. Dan harapnya dengan pilihan guru-guru, pelajar tidak malu, dan modul yang akan dikeluarkan ini dapat memberi impak kepada semua, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Aswad Kawari, pengurus serantau Asia Mishari Rashid Al-Afasi. Dan saya rasa setakat itu saja apa yang saya dapat kongsikan di Masjid Sultan Abdul Aziz Shah Alam, dan kembali ke rakan penyampai. Silakan Adi Akmal. Bertemu kembali. Muazzin Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam dinobat Johan Tilawah Al-Quran Braille MTQB 2022. Muhammad Syafi Izzuan Muhammad Suhaini, 22 tahun, menewaskan 5 peserta OKU penglihatan yang lain bagi kategori lelaki. Muhammad Syafi Izzuan yang dilahirkan kurang upaya penglihatan berkata dia mengambil masa hampir setahun untuk belajar kod dan mengingati titik Braille yang agak mencabar. Sebelum ini, Syafi Izzuan pernah menjuarai kategori sama pada 2019 dan 2021. MTQB 2022 dianjurkan Yayasan Maghfirah YM bersama Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Pertis. Program itu mengetengahkan 5 kategori yang dipertandingkan, iaitu tilawah Al-Quran kategori lelaki dan wanita, hafazan kategori lelaki dan wanita, dan tilawah Al-Quran saudara baru. Usaha Pertis sendiri melalui
projek Al-Quran, memperkasakan mereka yang ada cabaran penglihatan ini, rakan-rakan kita ini, dan untuk memahami Al-Quran. Sebab Yayasan Maghfirah ini bermula dengan Al-Quran, sahabat Al-Quran yang biasa. Tapi bila bertemu dengan praktis, kita kembangkan lagi dengan projek sahabat Al-Quran Braille, yang mana memang fokus untuk kita bangunkan rakan-rakan kita yang punya masalah penglihatan ini untuk sama-sama bersama dengan orang yang cilik yang lain untuk memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dan juga mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan Pertis buat gerakan untuk mencari kelompok-kelompok OKU penglihatan yang tersisih daripada pendidikan ni. Dia orang duduk di tepi kampung dan tidak diberikan pendedahan dari segi even solat pun kadang ada yang tak tahu dan sebagainya. Jadi dengan kemasukan Pertis dan dibantu oleh Yayasan Maghfirah, alhamdulillah mereka ni kita bawa keluar dan kita bagi pendidikan Al-Quran dan alhamdulillah tengoklah hasil dia sekarang, ramai peserta dari Sabah dihantar untuk menyertai MTQ. Majlis penutupan ini disempurnakan pengarah kanan bahagian dasar kemajuan Islam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Dr. Muhammad Yamin Ismail. Lebih 100 usahawan di bawah naungan TDC Holding Senyum Berhad diraikan dalam majlis ulang tahun ke-6 syarikat itu. Majlis yang diadakan di Bangi Avenue Convention Centre malam semalam bagi meraikan kejayaan pengedar yang telah mencapai sasaran pemasaran syarikat melebihi 100 juta ringgit. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TDC Holding Senyum Berhad, Muhammad Hafizuddin Hiu Abdullah, penghasilan produk kesihatan dan perkhidmatan berkonsepkan pemasaran pelbagai tingkat MLM patuh syariah ini berjaya mengekalkan prestasi cemerlang sehingga mendapat perakuan Good Manufacturing Practice GMP, Hazard Analysis Critical Control Point HACCP, International Organisation for Standardization ISO dan Halal JAKIM. Ya, setakat ini sejak tahun 2016 sampai ke hari ini, dari segi reward, dari segi imbuhan, dari segi komisen dan juga bonus yang kita sudah berikan kepada dealer-dealer kita sudah hampir mencecah 150 juta. Dari segi kepada masyarakat pula, dari segi kebajikan, infak, wakaf, sedekah dan juga zakat, saya jangka kita lebih kurang sudah mencecah 15 juta ringgit Malaysia. Malam gala dan anugerah ini turut diserikan dengan tazkirah dari asatizah jemputan, antaranya Ustazah Asma Harun dan Ustaz Said Nur Hisham. Artis seperti kumpulan Raihan, Khalif Baskes dan Syahir Zawawi turut diundang bagi menghiburkan majlis berkenaan. TDC menerusi produk susu kolostrum seperti C2 Joy, Coleva dan Berry Mix telah mendapat kepercayaan masyarakat dalam meningkatkan sistem imunisasi badan manusia. Sebelum ini, TDC sudah bertapak di pasaran Asia antaranya Indonesia, Singapura, Brunei dan Thailand. Kini cuba untuk menembusi pasaran di benua Afrika seperti Uganda, Nigeria dan Afrika Selatan. Israel kembali serang fasiliti Hamas. Bertemu kembali. Semenanjung Gaza digegarkan dengan serangan udara rejim Zionis. Serangan tengah malam itu mengakibatkan kemusnahan infrastruktur, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Beberapa kawasan di tengah bandar Gaza menjadi sasaran serangan. Turut menjadi sasaran Han Yunis dan Rafah. Menurut laporan agensi berita Wafa, serangan mengakibatkan kebakaran dan kemusnahan besar, namun tiada kecederaan dilaporkan setakat ini. Serangan udara Israel itu dikatakan sebagai tindak balas terhadap serangan roket Hamas baru-baru ini. Hamas didakwa melancarkan roket ke arah Israel susulan insiden pembunuhan Ammar Mefleh di bandar Nablus tebing barat oleh polis Israel Jumaat lalu. Israel dalam satu kenyataan mendakwa serangan udara ke Gaza itu bagi memusnahkan fasiliti pembuatan roket milik Hamas. Dalam pada itu, Pegawai Kanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah EU menggesa siasatan berhubung kes pembunuhan pemuda Palestin Ammar Mefleh
di Bandar Nablus Jumaat lalu. Menurut penyelaras khas PBB untuk proses keamanan Timur Tengah, Thor Wennesland, insiden ini perlu disiasat sepenuhnya dan pelaku perlu dihadapkan ke muka pengadilan. Turut menyuarakan gesaan sama Ketua Dasar Luar EU, Josep Borrell. Dalam kejadian Jumaat lalu, seorang polis Israel dirakam melepaskan tembakan ke arah seorang warga Palestin yang tidak bersenjata di Bandar Huara Tebing Barat dekat Nablus. Mangsa kemudian dikenal pasti sebagai Ammar Mefleh. Dalam part itu, Presiden Palestin Mahmud Abbas dilaporkan telah menghubungi sendiri bapa Ammar dan mengucap takziah kepada keluarga mangsa. Seorang suspek ahli militan Daesh tiba di Melbourne, Australia setelah diekstradisi dari Turki. Suspek yang juga bekas warga negara Australia bakal dibicarakan di negara itu. Pesawat yang membawa suspek pengganas berprofil tinggi Neil Christopher Prakash, 31 tahun, mendarat di Melbourne. Suspek kemudian dibawa keluar dengan kawalan ketat polis anti keganasan. Prakash yang dilucut kerakyatan Australia pada 2018 bakal menghadapi 6 pertuduhan berkaitan keganasan. Jika sabit kesalahan, dia berdepan hukuman penjara minimum 5 tahun sehingga penjara seumur hidup. Pada 2019, Prakash dijatuhi hukuman penjara 9 tahun oleh Mahkamah Turki setelah didapati bersalah terlibat aktiviti keganasan. Prakash sebelum ini aktif mempromosi dayah militan Daesh menerusi video propaganda kumpulan pengganas itu selain dikatakan antara penyumbang dana militan berkenaan. Pada 2016, Prakash pernah dilaporkan terbunuh dalam serangan Amerika Syarikat di Iraq. Dia kemudiannya disahkan terselamat namun cedera dalam serangan itu. Sekian berita Al-Hijrah. Saksikan Globe Al-Hijrah tepat jam 8.45 malam ini yang mengupas mengenai pembunuhan tragis rakyat Palestin Ammar Mefleh yang menyayat hati. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Akmal Syahrum. Assalamualaikum dan selamat malam.